ikhtiar supaya jaga landasan-landasan yang diajar dan disyarakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, hari ini kita sambung lagi tentang hadis ini, di mana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang keempat ataupun semenjak daripada kita belajar hadis ni dah lebih kurang 377 hadis. Hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, demi jiwaku dalam genggaman kekuasaan Allah. Kita biasa berjumpa hadis-hadis begini. Rasulullah kalau dia nak sebut satu perkara yang betul-betul bersungguh-sungguh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bersumpah dengan nyawanya yang berada dalam kekuasaan Allah. Itu cara Rasulullah. Kalau zaman-zaman dahulu kan, orang kita ni kalau dia nak sebut betul-betul, dia akan sebut, dia suruh bersumpah. Kawan-kawan kan, kalau dia bercakap kecil-kecil dahulu, bila kita ni nak bercakap dengan kawan-kawan kita tak percaya, dia akan sebut, sumpah kamu cuba kamu bersumpah. Ada yang dia sebut, demi mak aku, demi ayah aku, kalau aku bohong maka matilah mak aku, maka matilah ayah aku. Ni satu gambaran yang dibuat nak sebut satu benda tu memang sungguh-sungguh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia nak sebut benda tu betul dan bersungguh-sungguh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guna kalimah wallazi nafsi biyadihi, demi nyawa aku dalam genggaman Allah. Itu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajar untuk nak sebut. Aku nak bagi tahu betul-betul ni, la tadkhulul jannah, kamu semua tak boleh masuk syurga Allah. Kamu tak boleh masuk syurga Allah hatta tu'minu, sehinggalah kamu benar-benar beriman kepada Allah. Kalau kamu boleh masuk syurga dengan syarat bila? Sehingga kamu beriman, kamu benar-benar tu'minu. Tu'minu maknanya berkeyakinan dalam hidup kamu. Kalau kamu dah berkeyakinan hidup ni dengan Islam, baru kamu layak masuk dalam syurga. Tapi kalau hidup kamu ni dilawan pada tu'minu ni, maknanya munafik. Kamu ni jadi orang yang talam dua muka, ataupun kamu muzabzabina baina zalik. Kamu teragak-agak. Bila kita dengan Islam ni, kita kena tak keyakinan yang kuat. Kita tak boleh dalam diri kita ni, bila kita dengan Islam ni, kita teragak-agak pada diri kita. Ya ke tak ya, betul ke tak betul, tak boleh demikian. Bila kita ni dengan Islam, kita kena yakin seyakin-yakinnya terhadap Islam. Yakin seyakin-yakinnya terhadap Islam tu dia panggil tu'minu. Tu'minu maknanya kamu benar-benar beriman dalam hidup kamu. Dalam semua bab lah. Kalau kita tanya, beriman tu dalam bab semayang saja ke? Tak, bukan dalam bab semayang je. Dalam bab puasa, dalam bab zakat, bab muamalah, bab apa saja pun, kamu mesti benar-benar beriman. Itu cara demikian. Dalam bab politik, dalam bab sosial, dalam bab semua dalam bidang yang kita hidup ini, tak ada satu pun yang tak terlibat dengan agama. Semua terlibat dengan agama. Makan, tidur, bangun, jalan, merintah negara, apa saja yang dalam hidup kita ni, semua terlibat dengan agama. Jadi bila kita terlibat dengan agama dah ajar dah pada diri kita. Bila demikian, dalam keadaan diri kita buat apa saja pun, agama ajar macam mana. Dan diajar dalam Islam ni, nak buat macam mana. Itu dipanggil tu'minu. Kamu benar-benar beriman pada diri kamu. Lalu katanya Rasulullah sebut lagi, wala tu'minu hatta tahabbun. Rasulullah sebut demikian. Kamu tak akan dapat beriman sehingga lahirnya kamu tak akan sampai darjat kamu beriman sehinggalah dalam hati kamu tu ada yang disebut dengan perasaan cinta mencintai, kasih mengasihi, ataupun sayang menyayangi dalam diri kamu. Waktu mana kamu sebut beriman tapi kamu ada sifat benci membenci. Kamu sebut kamu beriman tapi dalam hati kamu ada perasaan dendam mendendami. Ataupun kamu sebut kamu beriman tapi kamu ada musuh memusuhi. Dalam jiwa kamu keadaan demikian, sebenarnya kamu belum beriman. Orang yang beriman ni, orang yang dalam jiwa dia penuh dengan rasa kasih sayang. Walaupun kita ni tak setuju dengan sesuatu benda, tetapi
Yang kita tak setuju tu kita ra'ilah yang kita tak setuju. Kita bolehlah bersifat pada diri kita, tak apalah, saya tak boleh terima. Tapi saya tetap menyayangi awak. Tu dia panggil demikian. Macam mana kita nak bagi tahu perasaan kasih sayang ini? Walaupun kita tak suka, walaupun kita tak boleh terima, tak boleh terima suatu benda tu, keadaan yang berlaku. Tapi di sebalik itu, kasih dan sayang kita dengan sahabat kita tu besar dalam hidup kita. Kitanya walaupun kita adalah PL yang kita tak setuju dengan sahabat kita. Tak semua di kalangan kita boleh setuju semua dengan orang, tak. Dalam hidup kita kan, kita dengan pasangan hidup kita, ada semua ke benda yang kita ni boleh terima dia? Tak semua. Walaupun orang kata kita ni bagaikan pinang di belah dua, misal contohnya. Tapi sebenarnya kita ada benda yang kita tak boleh nak sama di antara suami dan isteri dalam hidup kita. Contoh pasangan. Tapi walaupun tak sama tu, kasih sayang tu mengatasi benda yang tak sama tadi. Kita teringat anak kita teringat adik-beradik kita, teringat mak mertua kita, teringat pada ayah mertua kita. Kita ingat dalam keadaan sedemikian rupa, mengatasi rasa benci tadi, rasa tak suka tadi, yang menyebabkan kita sayang pada dia lebih daripada itu. Maknanya Rasulullah kata, kalau kamu ada yang tu, kamu dah sampai darjat orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala lebih-lebih lagi lah dalam hidup kita. Sama ada kita suka, kita tak suka, yang Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan perintah dia pada kita. Tapi rasa kasih dan sayang kita ni besar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh sampai peringkat kerinduan kita ni untuk nak bertemu dan melihat wajah Allah itu menjadi keutamaan pada kita. Apa saja yang berlaku pada kita ni, dan ujian, Allah jadikan ujian itu, ujian ini, semuanya kita rasa kalih ataupun kita rasa tak nampak. Setiap ujian-ujian ni, kerana apa dia? Sayang dan kasih aku kepada Allah jauh lebih mengatasi daripada apa yang sedang aku alami di saat ini. Ni hebat orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia timbul perasaan tahabbuna, timbul perasaan rasa tahabbu, dia mengasihi. Awala adullukum ala syai'in, Rasulullah mula mengajar petua yang Rasulullah sebut. Nak tak kalau sekiranya aku tunjukkan pada kamu, yang kalau kamu idza fa'altumuhu tahabbtum, kalau aku ajar pada kamu satu keadaan, kalau kamu ni boleh buat satu keadaan yang kalau kamu boleh buat keadaan ini, maka menimbulkan rasa kasih dan sayang sesama kamu. Tahabbtum, kamu akan mula menyintai dan berkasih sayang sesama kamu. Rasulullah kata apa dia? Nak tak kalau aku ajar pada kamu petua ataupun anak kunci, bagaimana timbulnya kasih sayang di kalangan kamu? Tanpa sahabat-sahabat jawab, Rasulullah jawab terus. Rasulullah tanya, Rasulullah jawab. Rasulullah SAW sebut, apa dia? Petua dia, Absyus salam bainakum. Sebarkan salam di kalangan kamu, akan menimbulkan rasa kasih dan sayang sesama kamu ini sendiri. Bagi salam di kalangan kita. Suami isteri kan, bila lama tak bercakap, tak tegur siapa, cuba bagi salam. Assalamualaikum. Dia senyap-senyap misal contohnya. Assalamualaikum tu, lama-lama senyum-senyum, tak jawab, dosa. Kita sebut. Tak jawab, dosa. Dia pun jawab, Waalaikumsalam, misal contohnya. Mula-mula dijawab demikian. Tapi, Waalaikumsalam tersebut, dia akan timbul. Lembut dah sikit hati. Lembut dah. Yang tadi keras, berkelahi dalam rumah tangga, misal contohnya. Sama juga dengan sahabat-sahabat kita. Bila kita ni dalam keadaan kita tak tegur siapa sesama kita, dah dekat dengan 3 hari dah ni tak tegur siapa. Masuk je rumah sewa tu, sebut terus Assalamualaikum. Assalamualaikum. Satu rumah sewa tu kena jawab Waalaikumsalam. Berkasih sayang. Hebat kan salam. Salam ni salam yang diajar ini meruntun hati-hati manusia. Salam Islam diajar petua yang paling hebat untuk menimbulkan, Rasulullah kata nak suruh kita ni jadi rasa kasih sayang sesama kita, bagi salam. Bagi salam ni Rasulullah kata Afsus salam bainakum, akan menimbulkan apa dia? Iza fa'altumuhu tahabbtum. Bila kamu buat yang ninya, kamu dijamin akan timbul perasaan, dia panggil kasih sayang.
Tu cara demikian. Ni cara yang orang kata bagaimana petua nak menekel hati seseorang. Nak tarik hati seseorang ni dengan kita. Sebab tu anak-anak muda dahulu kan, saya ingat lagi waktu mana belajar di sekolah-sekolah dahulu, ramai mana orang kirim salam ya, disebut demikian. Kirim salam, saling kirim salam di kalangan kita. Yang kirim salam tu tak hanya yang perempuan dengan lelaki, yang lelaki dengan perempuan. Tu waktu dia mula tu nak membungai rasa cinta konon-kononnya. Betul, dalam hadis Rasulullah sebut, tahabbtum, dia akan menimbulkan rasa kasih dan sayang sesama kamu. Simple je kalimah Assalamualaikum. Assalamualaikum menyebabkan jiwa kita ni bila kedengaran orang bagi salam, kita rasa lain kan. Farhan sekarang pergi luar negara, jalan luar negara kan. Bila Farhan sekarang jalan di luar negara, tapi musim ni tak boleh lah, musim PKP ni. Tapi musim yang tak PKP tu, bila kita sama-sama kita berjumpa, macam muka orang Malaysia aje. Kain tudung Malaysia ni, nampak gaya ni. Orang yang lelaki tu nampak pada perut tu, perut Melayu Malaysia lah ni. Macam ni, kita cam dah. Tengok gaya kita ni, orang lelaki ni, nak sebutnya, semua boro-boro sikit, misal contohnya. Nampak tu tanda orang Malaysia. Bila kita berselisih tu, dia pun sebut Assalamualaikum Ustaz. Misal contoh, Assalamualaikum tu kita pandang, Waalaikumsalam terus. Waalaikumsalam tu kita tahu dah, orang Malaysia ni. Kita pun akan tanya, datang dari mana? Kat mana? Timbul terus perasaan. Rasa macam kita ni satu kampung, satu adik-beradik di kalangan kita. Ini tengok bagaimana salam. Salam memberikan pada diri kita wangian kecintaan sesama kita. Kehebatan dengan bagi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar, kalau kamu nak sampai peringkat darjah orang yang beriman, bukan darjah orang yang beriman je, bahkan kamu boleh masuk syurga Allah. Dengan apa dia? Dengan kamu berkasih sayang. Kamu jangan putus silaturahim. Jangan kamu ni memutuskan silaturahim sama mukmin. Kerana apa dia? Orang mukmin ni, innamal mu'minuna ikhwatun. Orang mukmin ni adik-beradik di antara satu sama lain. Tak wajar dalam hidup kita berkelahi. Tak wajar. Sehingga kan dalam rumah tangga sama juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, inna abghadul halal indallahi at-talaq. Di antara benda yang halal yang Allah paling benci dalam kekeluargaan ini, Allah benci tapi Allah halal benda tersebut. Apa dia? At-talaq, cerai. Kenapa jadi demikian? Berlaku benda yang perceraian ini kerana hilang rasa kasih dan sayang. Tak terasa lagi. Seorang isteri, dia tak nampak penat jerih suami dia dalam memikul tanggungjawab kekeluargaan. Suami pula, dia tak nampak penat jerih bagaimana isteri dia melahirkan zuriat di atas namanya tersebut. Bila keadaan sebegini berlaku, maka longgar perasaan ukhuwah. Bila masing-masing bawa diri masing-masing. Musim-musim PKP ni kan, ramai mana orang kita ni berkelahi. Suami tidur ke atas, isteri tidur kat bawah. Kemudian ramai mana orang tidur bilik asing-asing. Kemudian berapa ramai orang yang dalam keadaan yang bermasam tak bertegur sapa. Hatta saat sebegini, ramai mana di kalangan kita ni dengan jiran kita tak cakap. Kemudian kerana apa dia? Dah hilang rasa kasih dan sayang. Islam diajar dalam hidup kita ni berkasih sayanglah kerana Allah. Tak usahlah kita pandang yang buruk, pandanglah yang baik. Allah jadikan yang baik ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang buruk. Kenapa yang kita sibuk nak membicarakan yang sikit, tapi kita tak membicarakan yang banyak? Yang baik ni kan banyak dalam hidup kita. Allah jadikan yang buruk sikit je. Arak, Allah jadikan yang haram. Kemudian dadah yang haram. Kemudian apa dia? Benda yang haram ni sikit. Tapi yang halal semua banyak kan? Air nasi koko halal, air lecikang halal, air apa dia? Air cendol halal. Maknanya yang halal banyak. Kenapa kita sibuk berbicara dengan benda yang sikit? Yang sikit inilah kita timbulkan dan kita timbulkan. Akhirnya putus di kalangan kita kekuatan silaturahim sesama kita. Kita ni sibuk bercakap benda yang salah. Kenapa kita tak bercakap benda yang baik yang kita buat? Yang dalam hidup kita kan. Saya nak tegur ni. Di kalangan komunikasi yang silap di kalangan keluarga kita. Suami baik, isteri baik di kalangan kita ni. Dua-dua kadang-kadang keluar daripada mulut masing-masing berbicara benda-benda yang semakin menipiskan hubungan rasa kasih dan sayang dalam kekeluargaan.
Tetapi kita tak bercakap benda-benda yang membesarkan lagi dan menebalkan lagi rasa kasih dan sayang sesama kita. Asyik kita berbicara tentang apa dia? Soal-soal yang menyebabkan bila bercakap, hujung dia mesti berkelahi. Jangan. Tutup terus. Kerana apa dia? Syaitan akan masuk dalam komunikasi kita. Ramai di kalangan kita tak pandai nak berkomunikasi. Isteri tak pandai nak berkomunikasi dengan suami. Suami tak pandai dalam bertindak dalam rumah tangga untuk nak berkomunikasi dengan isteri dia. Akhirnya, jurang itu semakin menjurang. Jurang pemisah itu semakin jauh. Rasa kasih dan sayang ini semakin nipis dalam kekeluargaan. Akhirnya, semua membawa hal masing-masing. Diri masing-masing. Sedangkan Allah mengikat, kalian mengikat di antara satu sama lain di kalangan kita ini di atas nama Allah. Kahwin itu di atas nama Allah. Mengambil Allah untuk menjadikan kekuatan dalam kehidupan kekeluargaan kita. Kirim salam pada mereka yang sedang berkelahi tersebut. Saya nak sebut, ramai mana orang kita ni asyik berkelahi je di kalangan kita. Sama dengan jiran, sama juga. Padahal Allah anugerahkan kita dengan jiran-jiran yang baik. Allah kurniakan pada kita dengan keadaan yang baik. Nak sebutnya, gambaran bagaimana kita diajar supaya sentiasa dalam pada diri kita ni jaga hubungan di kalangan kita ini sendiri. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Afshus salam bainakum." Sebarkan salam di kalangan kamu itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada diri kita untuk kita lakukan di kalangan kita demikian rupa. Kemudian sambung lagi, wa anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu lagi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu lagi disebut, anna rajulan zara akhalahu fi qaryatin ukhra fa arsadallahu alaihi madrajatihi malakan wa dzakara al hadis ila qauli. Peristiwa yang berlaku, Rasulullah cerita, ada seorang lelaki yang menziarahi saudara dia yang berada di perkampungan yang lain. Ni ziarah. Ni lepas pada PKP ni, kalau orang tanya nak buat apa? Ziarah. Ziarah. Yang jangan cepat nak pergi melancong ke Hollywood. Tak payah. Amerika teruk sekarang kita sebut. Jangan kita sibuk nak pergi ke Wuhan. Tak payah. Nak pergi ke mana? Nak ziarah adik-beradik. Nak ziarah saudara mara. Nak ziarah orang-orang yang demikian. Ziarah di perkampungan yang lain. Rasulullah sebut, fi qaryatin ukhra, di perkampungan yang lain. Fa arsadallahu ala madrajatihi malakan. Lalu Allah telah memerintahkan seorang malaikat untuk melindungi madrajatihi malakan, melindungi perjalanan saudara dia tadi kerana dia nak pergi ziarah saudara dia yang lain. Wa dzakara hadis ila qauli, dan diceritakan hadis ni sehinggalah panjang hadis ni. Lalu disebut, kenapa jadi demikian? Innallaha qad ahabbaka kama ahabbtuhu fi rawahu Muslim wa qad sabaqa fi babi qabli, dan diceritakan dalam bab yang sebelum daripada ini. Dan dihuraikan hadis ini sampai pada sabda Rasulullah sebut, sesungguhnya Allah itu mencintai kamu sebagaimana kamu mencintai saudara kamu itu kerana Allah. Bila ada orang yang dia nak pergi ziarah saudara dia, Allah tahu dia nak ziarah ni kerana apa dia? Kerana Allah. Dia cinta saudara dia. Lama, zaman-zaman dahulu tak ada komunikasi macam kita sekarang ni. Komunikasi kita sekarang kan mudah kan. Komunikasi kita ni alhamdulillah, kita melalui wireless, melalui yang disebut gelombang saja, kita boleh berhubung di antara satu sama lain. Itu melalui telefon, melalui WhatsApp, melalui banyak cara kita. Zaman-zaman dahulu mereka terpaksa berjalan. Mereka berjalan nak pergi ke satu tempat ni. Bila mereka berjalan tersebut, tiba-tiba dalam perjalanan yang mereka, dalam perjalanan itu dia betul-betul kerana Allah. Allah hantar malaikat. Malaikat tolong jaga hamba Allah ini. Kerana apa dia? Dia pergi ini betul-betul kerana Allah. Bukan kerana nak pergi makan tengah hari. Bukan kerana nak pergi menyusahkan. Bukan pergi nak buat khianat. Tak ada. Dia pergi nak berjumpa dengan saudara dia ni kerana Allah betul-betul. Kerana dia terlampau cinta dan rindu. Kasih dia pada Allah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengisytiharkan pada malaikat tersebut, sesungguhnya Allah mencintai kamu. Allah mencintai kamu kama ahbabtahu fi, sebagaimana kamu mencintai saudara kamu. Sekuat mana kamu mencintai saudara kamu yang kamu nak ziarah itu, Allah mencintai kamu sekuat itulah yang kamu sedang mencintai tadi. Satu
hidup ini cinta kitanya tak ada Allah dahulu. Allah dahulu pada diri kita. Saya cinta pada anak saya ni kerana Allah. Kita sebut demikian. Saya mengasihi pasangan hidup saya ni kerana Allah. Kita sebut demikian. Pada diri kita ni. Bila kita letak Allah terlebih dahulu, bila berlaku apa saja dalam hidup kita, pada keadaan, pada keluarga kita, pada hubungan kita, kita tak kisah. Kenapa? Kerana kita ni mencintai kerana Allah. Allah lah yang mengajar, yang menyebabkan di waktu ini, perasaan cinta kasih kita ni, Allah mencintai kita kerana kekuatan cinta kasih kita dengan sesama makhluk ini sendiri. Ini kita diajar supaya demikian. Menambahkan rasa kasih dan sayang. Sebab tu, ibu-ibu yang masak tu, masaklah kerana Allah. Yang kita membasuh pakaian, basuhlah pakaian kerana Allah. Kita rasa ni, dalam hidup kita, yang pergi beli barang, belilah barang kerana Allah. Kerana Allah dalam hidup kita. Kenapa yang suami ni kena pergi beli barang? Kerana Allah. Saya nak jaga hubungan saya dengan isteri dan anak-anak dan keluarga saya. Kerana Allah. Mencintai kerana Allah dalam hidup ini, dalam hidup kita. Demikian juga isteri bila dia masak dekat dapur. Dia masak ni betul-betul kerana Allah dalam hidup dia. Maka kedudukan dia Allah naikkan dengan tinggi sebagaimana dia cinta tadi. Allah akan mencintai dia setakat mana yang sekasih dan cinta dia kepada yang disebut dengan sesama makhluk ini sendiri. Ingat ya, betul ni saya nak sebut. Kalau ada orang tanya pada kita, macam mana kita nak tahu Allah mencintai kita? Kita tanya diri kita balik. Macam mana cinta kita sesama makhluk? Kalau kita mencintai sesama makhluk kuat, maka Allah mencintai pada kita sekuat itulah. Seteguh itulah dalam hidup kita. Ni kalau orang nak tahu kan. Dan kalau di kalangan kita tanya, Ustaz, saya macam mana saya nak tahu Allah sedang mencintai saya? Kita tengok pada diri kita. Kita mencintai pada orang yang dekat-dekat dengan diri kita ni, sekuat mana? Seteguh mana dalam jiwa kita? Kalau kita mencintai kerana Allah, sekuat itulah Allah mencintai kita. Dalam hidup kita ini sendiri. Hadis yang kedua. Kemudian hadis yang akhir sekali. Wa anil Barra bin Azib radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala fi al-ansar la yuhibbuhum illa mu'min. Wa la yubghiduhum illa munafiq. Man ahabbahum ahabba Allah. Wa man abghadahum abghadahu Allah. Muttafaqun alaih. Daripada Barra bin Azib radhiyallahu anhuma. Dua-dua ni kita harap supaya Allah redha pada mereka berdua. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, annahu qala fi al-ansar. Rasulullah telah bersabda tentang kaum Ansar. Ansar ni orang Islam yang berada di Madinah yang menyambut kedatangan orang Islam yang datang daripada Mekah. Ni dipanggil Ansar. Orang Ansar. Tentang Ansar ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut la yuhibbuhum illa mu'min. Tidak mencintai orang Ansar ni kecuali dia mesti orang mukmin. Dia mesti orang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Kerana orang mukmin ni dia rasa kasih dan sayang cinta dia tu kuat dalam hidup dia terhadap orang Ansar. Allah lahirkan dalam jiwa dia perasaan demikian. Wala yubghiduhum illa munafiq. Dan tidaklah membenci orang Ansar ni kecuali mesti dia orang munafik. Rasulullah sebut demikian. Kalau kamu nak tahu orang munafik ke tak munafik, kamu tengok orang yang benci orang Ansar. Siapa-siapa yang benci orang Ansar, maka orang munafik. Itu cara demikian. Kemudian man ahabbahum ahabbahullah. Siapa-siapa yang mencintai orang Ansar, maka dia sedang mencintai, dia akan dicintai di sisi Allah. Wa man abghadahum abghadahullah. Mana-mana orang yang benci orang-orang Ansar, maka dia akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara cara bagaimana nak suruh dicintai di sisi Allah. Ulama-ulama sebut, Rasulullah gambarkan pada kita, siapa yang nak suruh Allah mencintai dia, cintalah Ansar. Bila kita mencintai orang Ansar, makna Allah akan mencintai kita. Dan kalau kita buat sambil lewa je, orang-orang Ansar, orang Ansar, apa sangat kita sebut demikian. Orang-orang Ansar di Madinah, misal contohnya, apa sangat. Bagi diri kita tak ada apa-apa. Abghadahumullah. Dia ni sedang dibenci oleh Allah. Abghadahullah. Allah pun turut benci kepada dia kerana dia membenci orang Ansar itu sendiri. Ulama-ulama sebut, di sudut kenapa Rasulullah sebut demikian? Kerana apa dia? Kerana ada di kalangan umat manusia ni,
lepas pada satu zaman, dia akan jauh zaman tersebut, semakin jauh, semakin dia tak pandang lagi kepada umat-umat tersebut. Ini dia akan jadi demikian. Ini kita ni, macam kita ni, semakin jauh daripada apa dia, daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kata, ada lagi ke Ansar? Ada Ansar tersebut. Kat mana Ansar? Kat Madinah. Keluarga-keluarga Ansar tu berterusan sampai hari ini. Ada lagi. Jadi kalau kita pergi ke Madinah, kita benci pada orang-orang Madinah yang kebetulannya dia ni pula orang keluarga Ansar. Maknanya kita sedang dalam keadaan membenci kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah turut membenci pada diri kita. Kadang-kadang orang Ansar daripada Madinah keluar, zaman-zaman kita sekarang ni, dia pergi ke negara-negara tertentu dan dia sebut dia keluarga Ansar. Maka memuliakan keluarga Ansar ini bagaikan menambahkan rasa cinta Allah dalam hidup kita, dalam kehidupan kita ini sendiri. Ini hadis-hadis yang sebut bercinta kerana Allah dan juga membenci kerana Allah, insya-Allah. Kita sambung dalam bab ini pada pengajian yang akan datang nantilah, insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Berhanya sekian telah sampai pada kami kitab ini, insya-Allah. Ada kitab Falyafrahu, maka bergembiralah. Dan kitab ini saya bercadang untuk saya nak sebut pada setiap hari Sabtu, insya-Allah. Saya akan cerita tentang dalam kitab ini, kitab Maka Bergembiralah ini, kitab yang indah sangat. Mengapa perlu kita memilih derita jika boleh kita berbahagia? Dalam kitab ini cerita, sedangkan Allah kurniakan pada kita kebahagiaan dengan Islam. Saya dipahamkan kitab ini digemari oleh orang bukan Islam. Orang bukan Islam pun untuk serta membaca kitab yang sebegini. Falyafrahu, di antara kitab-kitab yang memberi motivasi dalam hidup kita beragama ini. Dalam beberapa tajuk-tajuk yang indah, antaranya mengapa Allah menguji kita dalam membicarakan tajuk ini. Kemudian bagaimana memulakan jalan hidup fitrah pada diri kita, insya-Allah. Dan ada beberapa tajuk-tajuk yang insya-Allah pada hari Ahad ini, insya-Allah kita akan bersama dengan Ustaz Abdul Samad daripada Indonesia yang akan cross siaran langsung dalam siaran kita ini. Dan sebelum hari Ahad ni ada beberapa orang lagi yang kita akan panggil untuk kita bersama dalam program-program kita yang telah kita susun ini. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Tuan-tuan yang nak kitab ni, tuan-tuan boleh berhubung sekarang ini juga di talian 019 577 6306. 019 577 6306. Tuan-tuan boleh WhatsApp terhadap untuk dapatkan buku ini. Tuan-tuan boleh dapatkan di skrin tu, dah ada dah mula ada tulisan untuk buku ini sendiri. Yang kedua, saya nak sebut juga tentang mengenai minyak zaitun habbatus sauda dan kapsul madu nabawi ini. Tuan-tuan boleh dapatkan di admin, ni WhatsApp admin kepada kita ni, kapsul 3 dalam 1 ni. Dan tuan-tuan yang nak masuk dalam grup WhatsApp pun sama juga, boleh talian ke talian 0199928860, insya-Allah. Kita akan maklum daripada masa ke semasa. Sementara itu juga saya masih lagi mengumpulkan dana nasi bungkus dan juga yang disebut dengan barangan dapur ini. Jadi oleh demikian, kalau tuan-tuan yang rasa nak infak sama, dan saya ucap terima kasih pada sekejap tadi ada daripada Macang, seorang kakak yang dia hubungi Ustaz, dia kata saya telah masukkan dalam akaun Mahat Tafiz An-Nabawi. Ya, saya ucap terima kasih banyak-banyak di atas sumbangan. Dan ada yang sahabat-sahabat yang datang daripada Singapura yang telah transfer duit dalam akaun Matan Center dan sebagainya. Daripada Brunei yang seorang hamba Allah yang kuat bekerja. Saya ingat hamba Allah ini Hajjah Folirenda, dan juga sahabat-sahabat daripada dipanggil kumpulan meraih berkat daripada Brunei Darussalam. Saya ucap terima kasih banyak-banyak di atas usaha yang telah dilakukan oleh Puan Hajjah Florinda dan juga sahabat-sahabat yang berada di Brunei, serta di Indonesia. Sahabat yang berada di Indonesia pun sama juga yang telah berusaha, serta saya tak lupa juga sahabat yang berada di Thailand, yang negara Thailand yang saya dipahamkan di antara yang ramai mengikuti kuliah-kuliah saya ini. Dalam kita tengok balik daripada mana yang datang, daripada Singapura, daripada Thailand, daripada Amerika, daripada
Indonesia, daripada banyak negara. Bila kita ke udara saja, dalam program kita ni, kita dapat cek balik. Datang daripada mana? Mereka ni sendiri. Dan yang datang-datang ni, kita harap supaya Allah menjadikan kebaikan-kebaikan yang terusan. Saya harap adalah sahabat-sahabat daripada Vietnam pun saya tengok ada yang turut serta dalam program-program yang kita susun setiap masa dan setiap ketika ini sendiri. Mudah-mudahan tuan-tuan semua diberkati dan dirahmati di sisi Allah, dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang salih. Falyafrahu, maka bergembiralah dalam hidup kita ni. Ni terus ke talian yang dimaksudkan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba